Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salatin wa atammu taslimin ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Kata dia surah 14, dan menghimpunkan segala makna sifat ini kesemuanya menghimpun oleh dua kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya kalimah ni kalimah lughawi lah, bukan kalimah istilahi. Kerana la ilaha illallah tu Muhammadur Rasulullah dia lebih daripada satu kalimah dah. Kalimah ni kalimah lughawi, makna umum lah. Baik, dia kata menghimpunkan. Di sini kena jaga. Menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dua kalimah ni, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dua kalimah ini menghimpunkan akan makna sifat yang kesemuanya berapa? Makna sifat tu ada 50. Tolak ni lah. Kalau kita tak pakai, kita tolak sifat idrak dengan sifat idrak dengan sifat takwin, dan juga dua sifat maknawiyah dia. Baik. Jadi apa maksud di sini? Kita kena faham dulu. Dia kata dan menghimpunkan segala makna ini, akan segala makna sifat ini semuanya menghimpun oleh dua kalimah. Makna dua kalimah tu himpun pada dia. Pada dua kalimah ni ada padanya 50 akidah. Di segala makna sifat, iaitu dia sebut makna lah. Dia sebut makna sifat, maksudnya segala makna, segala masadak yang ada pada zat Allah Ta'ala dan ada pada Rasul, iaitu wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat, itu bagi Allah Ta'ala. Begitu juga wujubul wajibat bagi Rasul, istihalatul mustahilat bagi Rasul, dan jawazul jaizat bagi Rasul. Kesemuanya 50. Terhimpun pada dua makna kalimah, terhimpun pada dua kalimah, iaitu la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah tu terhimpun padanya segala wujubul wajibat bagi Allah Ta'ala, 20 sifat. Istihalatul mustahilat, iaitu tidak 20 yang mustahil itu pada zat Allah Ta'ala, dan lazim daripada 20 yang wajib, dan jawazul jaizat, itu pada la ilaha illallah. Dan pada Muhammadur Rasulullah begitu juga, wujub wajibat pada segala sifat yang wajib bagi Rasul, 4 semua, dan istihalatul mustahilat, tidak segala sifat yang mustahil di atas Rasul, dan satu sifat yang harus. Baik, kalau kita perhati makna dia di sini, seolah-olahnya segala perkara yang wajib, yang tidak mustahil, tidak segala perkara mustahil dan harus, itu ada pada dua kalimah. Betul tak? Dari segi zahirnya salah, kerana kalimah ni benda baru. Sifat Allah Ta'ala qadim, kita pergi letak hak yang qadim di baru. Ini salah besar. Ini salah besar. Ini yang orang salah faham banyak. Dia terhimpun pada kalimah ni. Hak duduk di zat Allah Ta'ala, kita pergi himpun di kalimah tu. Hak duduk di zat Rasul, pergi himpun di kalimah Muhammad tu. Mim, ha, mim, dai. Terhimpun pada la ilaha illallah, kalimah la ilaha illa Allah. Himpun situ ke? Tak. Bukan zahir lafaz macam tu. Kebanyakan orang tua faham dulu macam tu lah. Jadi salah besar kerana tak faham kaedah.
Kita kena faham dulu. Kita ambil ringkasan balik daripada yang dulu. Segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala tu 20. Dipanggil al-wajibat, 20 semua. Maka kita hukum dengan wujub. Hukum akalnya. Wujub ni maknanya mestilah 20 itu sabit bagi zat Allah Ta'ala. Makna tak boleh terima, tidak. Mesti ada dan sabit pada zat Allah Ta'ala. Dan juga yang mustahil 20. Mustahilat kita panggil ada 20 lawan bagi yang wajib. Baik, adakah mustahil tu duduk di zat Allah Ta'ala ataupun istihalah tu duduk di zat Allah Ta'ala? Yang duduk di zat Allah Ta'ala nya ialah tidak tu je. Yang sabit di zat Allah Ta'ala nya tidak, lazim bagi wujub. Bila wujubul wajibat, lazimnya istihalatul mustahilat. Bila mesti Allah Ta'ala tu ada, lazimnya tidak, tiada ya. Tidak, tiada Allah. Bila mesti kudrat Allah Ta'ala, bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, lazimnya tidak lemah. Jadi bukannya lazimnya lemah, itu salah. Lazimnya tidak lemah, dia lazim malzum di antara wujubul wajibat dengan istihalatul mustahilat. Baru boleh himpun sekali dalam satu. Kalau tidak, tak boleh himpun. Ada orang himpun wujub wajib 1, wajib 20, mustahil 20. Jadi 40. Salah. Dihimpun. Kerana dua benda ni yang berlawanan, mana boleh himpun sekali tak? Tak boleh himpun sekali. Benda dua yang berlawanan, wajib lawan dengan mustahil. Dia tak boleh ada pada satu mausuf. Ada wajib, tak boleh ada mustahil. Ada mustahil, tak boleh ada wajib. Tak boleh sama sekali. Jadi maka kita takwil dengan makna istihalah, baru betul. Dalam kitab Arab dia kata mustahil tu min haitsu istihalatiha. Dia pusing macam tu dalam Syarqawi. Murad dengan mustahil di sini yang masuk dalam akidah tu ialah min haitsu istihalatuha. Mustahil bukanlah diri mustahil tu masuk pada kumpulan akidah tu tak, iaitu min haitsu istihalatuha. Tidak, segala perkara yang mustahil itulah masuk dalam kumpulan akidah. Yang dalam 50 tu baru betul. Kena faham halus di sini kita tak ambil berat tentang tu. Walaupun kita tahu memang betul mustahil tak boleh ada lah, tetapi lisan kita, lidah kita tu bercakap tanpa berfikir dulu apa maksud di sebalik dia. Baik, jadi faham. Begitu juga yang pada Rasul pun wujubul wajibat, istihalatul mustahil, jawazul jaizat. Jaizat pun macam tu juga. Jaiz ni perkara banyak, harus. Yang satu tu apa dia? Jawaz. Jawaz tu ya satu. Jawaz tu saja yang dianggap sebagai harus tu, iaitu ibarat daripada jawaz ni, ibarat daripada jaiz, ialah ta'alluq dalam arti kata yang lain. Jaizat ini ta'alluq bagi, kalau hak Allah Ta'ala lah, ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Jawaz itu hukum dia macam wajibat, hukum dia wujub. Mustahilat, hukum dia apa? Benda mustahil, hukumnya tidak. Benda jaiz, benda harus, hukumnya harus lah. Bukan hak diri harus tu, kalau kita rujuk makna yang lain, kena pada ta'alluq suluhi qadim bagi kudrat. Ta'alluq suluhi qadim bagi kudrat. Jaizat tak boleh banyak lah, sebab sebut dengan ibarat dengan jamak, pasal dia kena pada ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah banyak, kerana banyak muta'allaq dia. Baik, jadi kesemua ini terhimpun pada dua kalimah ni kata, ataupun dalam bahasa di sininya disebut dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghimpun akan makna sifat-sifat ni yang 50. Baik, jadi di sini dua perkara. Pertamanya himpun, yang keduanya kalimah tu. Hak Allah Ta'ala yang qadim ni, sifat ni kita pergi bubuh di kalimah tu, salah. Yang keduanya himpun. Himpun macam mana? Baik, maka di sini kita kena takwil dengan makna menghimpun sini, makna melazim.
Yajma'u dalam kitab Arabnya disebut dia kata yajma'u ma'na hadhihi sifat, yajma'u ma'ani hadhihi sifah, qauluka ataupun kalimatu la ilaha illallah. Makna yajma'u di sini dengan makna yastalzimu, dengan makna yastalzimu, melazim akan makna segala sifat ini oleh dua kalimah. Kena takwil lagi, bukan oleh dua kalimah. Kalau tak sah yang dua kalimah tu benda baru, nak lazim benda qadim, tak sah. Maka maknanya dhabit di situ ni penting, oleh dua kalimah ni, oleh makna dua kalimah. Himpun dengan makna melazimkan dua kalimah, oleh dua kalimah ni, oleh makna dua kalimah, oleh makna dua kalimah. Apa makna dua kalimah? Dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kalimah yang pertama la ilaha illallah, kalimah yang kedua Muhammadur Rasulullah. Makna kalimah la ilaha illallah itu, tulis makna kalimah la ilaha illallah itu kena pada zat Allah Ta'ala. Makna kalimah Muhammadur Rasulullah itu kena pada zat segala rasul. Zat rasul Nabi Muhammad lah. Kena pada zat Nabi Muhammad lah. Zat Nabi Muhammad. Jadi bila kita takwil macam tu, maka jelas pada kita sah kita himpun atau kita, dengan makna lazim, kita lazimkan sah kita kata segala sifat ini, segala makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu melazimkan sifat ni. Sah kita kata macam tu lah. Selepas daripada ditakwilkan makna dia, tidak digunakan makna yang zahir. Kalau zahirnya tidak sah menghimpun akan makna sifat ini oleh dua kalimah. Jadi dua kalimah benda baru himpun benda qadim, salah. Maknanya makna kalimah tu, bukan kita nak lafaz kalimah la ilaha illallah yang baru ni. Makna kalimah ni kena pada zat Allah Ta'ala. Mana zat Allah Ta'ala lah melazimkan bagi zat dia, iaitu segala wujubul wajibat, istihalatul mustahilat dan jawazul jaizat. 20 satu kesemuanya. Akidah yang berkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Muhammadur Rasulullah, makna Muhammadur Rasulullah kena pada zat Nabi Muhammad yang melazimkan segala sifat-sifat dia, sifat Nabi Muhammad dan juga segala rasul yang lain lah. Kerana segala rasul tu duduk di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melazimkan wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Baik. Jadi faham no? Maknanya di sini di bawah makna la ilaha illallah, kalau kita faham secara ijmalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna di sebaliknya ialah zat Allah Ta'ala yang melazimkan segala sifat-sifat yang tersebut, dan juga zat Nabi Muhammad yang melazimkan segala sifat-sifat yang tersebut. Itu maknanya, tapi secara ijmal. Baik. Kata dia kenyataan demikian itu, kenyataan yang demikian itu artinya, dia kata kenyataan tengok di dalam dua, ta'liq nombor 2 di bawah tu, artinya kenyataan menghimpun dua kalimah ini akan makna segala sifat ini semuanya. Kenyataan menghimpun dua kalimah ini, yakni makna dua kalimah, menghimpun oleh makna dua kalimah ini akan makna segala sifat itu. Apa huraian dia, apa kenyataannya, apa dia punya penjelasan dia.
Kenyataannya, penjelasannya ialah dia kata bahawasa kalimah yang pertama itu iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan iqrar dengan menafikan ketuhanan. Kenyataannya penjelasan daripada yang disebut di atas tadi, apa maksud di sebalik perkataan menghimpun oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan makna sifat ini, maksudnya ialah bahawasanya kalimah yang pertama itu iaitu la ilaha illallah memberi faedah, yakni memberi faham akan seseorang, memberi faedah, yakni memberi faham akan iqrar, memberi faham tentang iqrar, pengakuan, dengan menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala, yakni dengan ternafi, bukan dengan menafi tak. Ibarat dengan menafi itu jadi fi'lul fa'il, majaz mursalah min itlaqil malzum wa iradatil lazim, dengan makna ternafi. Kalau menafi tak sah kerana bab ketuhanan di sini dia bukan ada nafi menafi, bukan makna kita sifat tu tak ada kemudian nafi daripada Allah Ta'ala, bukan macam tu. Bukan nak menafikan benda yang tak ada tu, mana nak kata ternafi, tak ada daripada awal lagi, macam tu maksud dia. Baik, memberi faham kepada kita akan pengakuan dengan ternafinya ketuhanan. Kita mengaku di hati, ternafinya mengaku di lidah. Mengaku di lidah dengan iqrar ni makna pengakuan lidah. Iqrar ni makna pengakuan lidah kita. Bila sebut la ilaha illallah, apa yang kita dapat faham? Yang dapat fahamnya beri faedah pada kita pengakuan lisan dengan ternafinya ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya. Bila kita sebut la ilaha illallah, maksudnya kita telah memperakui dengan lidah kita bahawasanya ketuhanan yang lain daripada Allah itu ternafi sama sekali. Baik, dan mengisbatkan, yakni dan sabit, mengisbat akan dia akan ketuhanan tu, yakni sabitlah ketuhanan itu, bukan makna isbat fi'lul fa'il sama juga. Makna mengisbatkan akan dia, yakni sabitlah ketuhanan itu baginya, bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud daripada kalimah la ilaha illallah. Dengan iqrar kita kata la ilaha illallah, secara automatiknya membawa maksud ternafi ketuhanan yang lain daripada Allah, dan sabitlah bagi Allah Ta'ala itu sifat ketuhanan. Sabit ketuhanan itu bagi Allah Ta'ala, tidak yang lain. Itu maknanya. Baik, bila sebut ketuhanan ni, apa makna Tuhan? Apa makna bila kita sebut ketuhanan? Kita kena tahu, kita sabit ketuhanan itu bagi Allah Ta'ala yang sebenar kita sembah. Apa yang dikatakan ketuhanan ataupun Tuhan? Dia kata, dan hakikat Tuhan itu iaitu mereka yang disembahkan dengan sebenar. Ini yang dikata hakikat, makna Tuhan. Hakikat dengan makna tarikh dia. Makna Tuhan itu ialah, hakikat Tuhan itu, yakni makna Tuhan itu ialah mereka yang disembah dengan sebenar. Itu maksud Tuhan. Jadi bila sebut yang disembah dengan sebenar, dia kena ada dua benda baru dipanggil yang disembah dengan sebenar. Kena ada dua benda. Baik, mana dia dua benda? Iaitu yang pertamanya, terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap suatu yang lain daripada dia, dan yang keduanya, berkehendaklah tiap-tiap suatu yang lain kepadanya, pada Allah Ta'ala. Barulah dinamakan yang suatu mereka yang disembah dengan sebenar. Baik, dia kata di sini, dan lazimlah daripada tarikh tersebut, lazimlah daripada mereka yang disembah dengan sebenar tu, lazim oleh bahawasanya ia, Allah Ta'ala itu terkaya. Bila kita sebut Tuhan itu, Allah Ta'ala itu Tuhan, iaitu yang disembah dengan sebenar, maka lazim daripada tersebut kena ada dua benda ni. Yang pertamanya, terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain daripada dia, yang dipanggil dengan istighna tu.
mesti kena ada. Dan yang keduanya, berkehendak kepadanya, kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Berkehendak kepadanya, pada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap barang yang lainnya, lain pada Allah. Dua benda ni kena ada, barulah dinamakan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Bila sebut dalam kitab Baquratul Amani, sebut Tuhan ini ialah tumpangan sekalian makhluk. Apa bila tumpang? Makhluk tumpang ni dia macam mana? Tumpang nak ada dia, nak ada makhluk, nak wujud makhluk dengan kena tumpang pada Allah Ta'ala, tumpang rintah kudrat dia. Kena tumpang rintah kudrat, tak dapat tidak, maka Allah Ta'ala tu dia kena terkaya pada yang lain, dan yang lain tu kena tertumpu dan bergantung kepada dia, ataupun berkehendak padanya. Baik, jadi dia kata, maka makna la ilaha illallah, kalau begitunya, maka jadilah makna la ilaha illallah. Maka makna la ilaha illallah itu, tulis sikit, maka jadilah makna la ilaha illallah itu, tiada mereka yang disembah dengan sebenarnya. Bila kita dah faham dah ilah tu apa makna, bila sebut la ilaha illallah, apa makna ilah, apa makna Tuhan, maka dia dinyatakan tadi Tuhan itu ialah yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya, pada Tuhan itu oleh tiap-tiap barang yang lain pada Allah Ta'ala. Maka jadilah makna la ilaha illallah di sini, tiada mereka yang disembah dengan sebenar. Makna kita tafsirkan makna ilah tu, tiada mereka yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri. Tak ada nafsul amrinya pada diri benda tu, tak ada pada hakikat, pada wakilnya benda yang lain pada Allah Ta'ala, tak ada. Ada kita boleh tasawurkan suatu benda yang lain yang bersifat dengan dua ni, dengan istighna dengan iftiqar, tak ada. Allah Ta'ala saja, tak ada ya Allah. Jadi makna di sini, tiada mereka yang disembah dengan sebenar pada nafsu amrinya melainkan Allah Ta'ala. Dia nak abang apa? Dia nak abang bukan nak nafi, nak buang yang lain pada Allah Ta'ala, tak. Bukan nak nafi ada Tuhan lain kod-kod, ada, tak ada kod-kod di sini. Dia nak cerita saja bahawasanya Allah jualah Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, maknanya yang melazim yang lazim daripadanya, yang terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain, dan berkehendak pada Allah Ta'ala oleh yang lain kepadanya. Itu makna la ilaha illallah. Nanti dia akan hurai maksud di sebalik nafi dan isbat di muka surat sebelah. Baik, dia kata, dan makna la ilaha, jadilah makna la ilaha illallah itu, tiada mereka yang disembah dengan sebenar pada nafsil amri itu melainkan Allah Ta'ala. Yakni pada wakil hak sebenarnya Allah Ta'ala lah jua yang disembah, tidak yang lain. Dia nak tu, nak iqrar tu, bukan nak nafi isbat tak, nak iqrar tu. Baik, yang keduanya, dan lazim daripada yang demikian itu, lazim daripada yang demikian itu, daripada demikian mana, demikian terkaya. Lazim daripada yang demikian itu, daripada terkaya tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Lazim pada itu bahawa dia kata la mustaghniyan an kulli ma siwah wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. Tu makna dia. Lazim daripada kita kata terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak. Dia nak cerita ni lah, nak cerita dari segi bahasanya, bahasa Arabnya. Kita nak tukar la ilaha illallah tu apa dia? Yang ni la mustaghniyan. Jadi tu an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi. Ada alif satu lagi wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Baik,
Artinya tiada yang terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah Ta'ala. Tak ada yang terkaya, tak ada yang berkehendak kepada Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala lah jua yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan Allah Ta'ala lah jua yang berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Itu maksudnya situ. Bukan maksud kita nak nafi dan isbat dah. Dia uslub kalam Arabnya tu. Dalam bab akidah ni dipanggil apa? La ilaha, la dengan illa tu bila gabung makna hasar. Makna nak hasar sesuatu. Nak hadkan afrad. Itu makna hasar kan. Masuk dalam takkid lah. Takkid dalam ilmu balaghah. Hasar maknanya nak takkid kan, nak kuatkan perkataan tersebut. Nak kuatkan perkataan tu. Macam kita kata dia ada maratib kalam kalam Arab ni dia ada martabat dari segi taukid dan adamu taukid, kuat dengan tidak kuatnya. Kalau orang yang kurang percaya di kuatkan kalam tu dengan ada tu taukid, adawat taukid, macam innama ke, macam inna ke, dan sebagainya, dan qasam ke. Jadi di sini la ilaha illallah ni nak cerita tentang Allah sahaja, Tuhan yang disembah dengan sebenar, mana yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Dia nak cerita tu, bukan nak ada nafi dan isbat tak. Baik. Cuma dibawa la, kalau pasal apa kita tak kata ilahu Allah. Sah tak kalau kita kata kalau Muhammadur Rasulullah tak apa. Dia tak ada la Muhammada illa Rasulullah. Ataupun la rasula illa Muhammadun. Jadi macam tu. La rasula illa Rasulullah illa Muhammadun. Dibuat tak ada pasal apa pada kalimah Muhammadur Rasulullah tak dibuat macam tu. Dia masuk la dengan illa. Tetapi dalam kalimah tauhid yang pertama la ilaha illallah dimasukkan la dengan illa. Pasal apa tak kata ilahi Allah. Nah, itu Muhammadun Rasulullah. Ada pasal bab ni, bab akidah ni dia nak hasar di sebalik dia tu. Makna di sebaliknya dia nak hasar, nak hasarkan hanya Allah Ta'ala jua Tuhan yang disembah dengan sebenar, tak ada yang lain. Baik. Kata dia, dan bermula ini lazim menghimpun ia, yakni melazimkan ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Bermula ini lazim. Lazim mana? Yakni lazim dua ni. Lazim daripada bila sebut Allah Ta'ala lah Tuhan yang sebenar, yang disembah dengan sebenar, yang melazimkan lazim daripada yang tersebut itu, daripada Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Lazimnya terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Mana kita faham secara lazim, bila sebut Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, tentu Allah Ta'ala ni bersifat dengan, kena ada dua benda ni, dua perkara ni, iaitu yang pertamanya terkaya, iaitu istighna Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain, dan yang keduanya iftiqar, iaitu berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah. Jadi dia kata di sini lazim ini sebenarnya menghimpunkan ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Lazim ini akan melazimkan segala akidah yang bergantung dengan Tuhan, iaitu 21 semua. Kita sebutkan tadi wujubul wajibat, istihalatu mustahilat, dan jawazuz za'idat yang 21 bilangan dia, yang semuanya sabit di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia apa? Maknanya 20 lah. Sorry, 20. Satu tu tak sangkut di sini. 20. Ya, duduk di bawah istighna dengan iftiqar. Baik. Bila lazim yang tersebut itu dia akan himpun, iaitu istighna dan iftiqar ini akan himpun, akan melazimkan segala akidah
yang bergantung dengan Tuhan, iaitu 20. Akidah yang bergantung dengan Tuhan iaitu 21. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, dan jawazul jaizat yang berjumlah kesemuanya 21. Baik, maka istighna'nya Allah Ta'ala itu artinya terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Itu makna istighna. Maka istighna'nya Allah Ta'ala itu arti istighna, terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, itu melazimkan wajib wujudnya. Bila sebut istighna, dia akan melazimkan secara automatik, kita faham secara luzumnya, secara lazimnya, tetap dia mesti ada Allah Ta'ala. Dan yang keduanya mesti, dan qidamnya dan baqa'nya mesti wujud Allah, baru dinamakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan istighna. Mesti qidam Allah Ta'ala, baru dinamakan Allah Ta'ala itu istighna, terkaya daripada yang lain. Dan baqa'nya, baqa' istighna, baqa' Allah Ta'ala, barulah melazim ia istighna, terkaya daripada tiap barang yang lain. Dan mukhalafah, tambah dan mukhalafatuhu lil hawadith, begitu juga. Bila nak sebut Allah Ta'ala terkaya daripada yang lain, tentulah dia kena mukhalafah, tak sama zat dia dengan zat baru, sifatnya dengan sifat baru. Dan qiyamuhu binafsih, begitu juga. Jadi bila sebut istighna, terkaya Allah Ta'ala daripada tiap yang lain, melazim dia bersifat dengan berapa sifat ni? 5 sifat. Dan juga wajib sama' dan basar dan kalam. Begitu juga bila sebut terkaya ni, wajib Allah Ta'ala itu sabit padanya sama', basar dan kalam, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Yang ini atas qaul yang atas qaul thubut sifat ma'nawiyah, atas qaul yang mengatakan sifat ma'nawiyah itu sabit pada zat Allah Ta'ala. Maka kesemuanya ada berapa? 5, 6, 7, 8. 8 jadi 11 semua. Jadi 11 sifat yang melazimkan istighna ini, melazimkan 11 sifat ni. Bila sebut Allah Ta'ala itu terkaya daripada tiap-tiap alim, akan melazimkan 11 sifat ni. Baik, dia kata kerana jika tiada wajib baginya, sifat ini nescaya berkehendak kepada yang mengadakan. Kalau kita tilik satu persatu makna sifat tu, dia kena ada 11 sifat ni, baru dinamakan Allah Ta'ala itu terkaya pada yang lain. Sebab apa? Kerana jikalau tak wajib segala sifat ini bagi Allah Ta'ala yang sebelah ni, tentulah berkehendak kepada yang mengada, atau kepada zat, atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Kalau dia tak wajib sifat ini, tentu dia berkehendak pada yang mengadakan dia. Kerana apa? Bila sebut Allah Ta'ala wujud, maka qidam, baqa', qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat-sifat ini menunjukkan dia tak berkehendak pada yang mengadakan. Bila sebut wujud sudah dah, tak payah yang lain. Bila sebut wujud sahaja, kita faham dalil wujud. Ada Allah Ta'ala dengan dalil dia dulu, maka dia akan melazimkan tiada berkehendak Allah Ta'ala pada yang lain. Begitu juga qidam, baqa', mukhalafahnya, dan qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik. Dan juga dia kata nescaya tiada berkehendak kepada zat, dan kepada mereka yang menolakkan daripadanya akan kekurangan. Dengan ada 11 sifat ni, kalau kita tilik satu persatu makna sifat serta dalilnya, kesemua itu akan menunjukkan kepada terkaya Allah Ta'ala, dan tidak berkehendak kepada yang mengadakan dia, ataupun kepada zat yang lain yang untuk dia tumpang, ataupun kepada mereka yang dapat menolakkan dia daripada kekurangan. Baik, maka apabila wajib baginya, bagi Allah Ta'ala ini segala sifat ini, maka secara mustahil lah, dia kata nescaya mustahil lah oleh segala lawan dia. Itu lazim malzum lah. Maka apabila wajib 11 sifat ni bagi Allah Ta'ala, secara automatiknya mustahil lah segala lawan dia. Maka ini 22 akidah
daripada wajibat dan mustahilat. Dia kena jaga. Bila kita kata duduk di bawah istighna ini, melazim bagi istighna itu istighna itu melazimkan bagi Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan 11 sifat, ya? Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan 11 sifat. Maka dia kata akidah kita hanya di bawah istighna sini 22. Macam mana jadi 22? 11 yang wajibat campur dengan 11 lagi mustahilat. Betul tak? Campur 11. Hak wajib campur mustahil, buh dekat Allah Ta'ala. Kalau buat macam tu jadi kapiak kita. Jadi kapiak. Pasal kita pergi himpun benda hak lemah tu dalam masa yang sama pergi himpun benda yang lemah pada Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala ada kudrat, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala lemah juga duduk di zat Allah Ta'ala. Tak betul. Kerana dia kata akidah. Sebab bila sebut akidah ni, semua benda yang bersangkut dengan Allah Ta'ala. Pegangan kita yang bila kita pegang dia, iman kita tak terlucut. Ni kita pegang dia, bukan kata terlucut terus iman. Bukan lekat nak terlucut terus iman. Jadi salah dengan makna akidah tu sendiri. Jadi makna dia apa? Maknanya di sini 22 akidah, 11 yang wajib, 22 yang istihalah mustahilat. Kena tulis itu. Yang lazim bagi wajibat. Bila kata Allah Ta'ala itu berkuasa, lazimnya tidak lemah. Betul tak? Bila kita sebut siang, lazimnya tak malam. Sama, tak malam. Tapi kita tak sebut dalam percakapan hari-hari ni siang, hari ni tak malam. Tak ada orang cakap macam tu kan. Tak ada orang kata hari ni tak malam. Tapi kalau sebut pun orang faham, maknanya siang lah. Tapi dalam bab akidah ni, kata Syekhuna, tak memandai dengan tahu benda wajibat, kena tahu benda mustahil supaya kita boleh hukum dengan tak ada. Tak memandai dalam bab akidah mengetahui perkara wajib sahaja, tak memandai. Kena tahu balik yang tidak yang mustahil, lawan dia. Supaya apa? Supaya lebih kuat iman kita. Bila kita tahu dua belah pihak, kalau kita tahu sebelah yang wajib saja, kalau bab siang malam ni, kalau tak tahu kata tak malam tak apa. Tak tahu tak malam tak apa kan, faham dah. Tetapi bab akidah tak boleh. Dia tahu wajib, dia kena tahu mustahil supaya kita boleh hukum mustahil itu tidak sama sekali pada zat Allah Ta'ala yang dinamakan dengan istihalah. Tidaklah. Baik. Jadi wajibat daripada 20 akidah daripada wajibat, yang daripada wujubul wajibat, dan mustahilat iaitu istihalatul mustahilat. Jagalah, kalau himpun dua ni jadi kafir. Kalau tak sedap. Ni tempat penting, kena takwil tu, kena takdirkan mudhaf pada mustahilat tu. Yang ni istihalatul mustahilat, yang lazim daripada wujubul wajibat. Baik. Jadi kesemuanya 22 akidah yang terhimpun pada makna la ilaha illallah. Tak habis lagi, ada satu lagi. Dan melazim ia pula akan tetap, akan nafi wajib. Melazim ia pula apa dia? Yang tadi ni, iaitu terkaya ataupun istighna. Terkaya ataupun istighna itu melazim ia, iaitu terkaya ataupun istighna pula. Yang ni juga akan nafi wajib. Bila kata Allah Ta'ala itu istighna, terkaya daripada tiap-tiap yang lain, maka secara lazimnya dia akan menafikan wajib perbuat suatu daripada segala mungkin atau meninggalkan. Yang ni wajib meninggalkan suatu daripada perbuat mungkin. Wajib meninggalkan perbuat mungkin. Nafi. Kita dah faham daripada istighna Allah Ta'ala ni, faham di situ, maka istighna ni melazimkan akan ternafinya wajib Allah Ta'ala perbuat sesuatu daripada segala mungkin ataupun meninggalkan perbuatnya, tak buat.
Makna nafi sini haruslah, bukan wajib, harus. Makna nafi sini melazimkan nafi wajib, maknanya haruslah. Makna jadi harus apabila nafi wajib. Baik. Dan jika tiada, jadi macam mana dia kata, yakni dan jika tiada melazim ia akan nafi wajib. Dan jika tiada, yakni jika tiada melazim ia akan nafi wajib perbuat sesuatu ila akhirih, nescaya lazim ketiadaan istighna'nya. Nescaya lazimlah ketiadaan istighna'nya Allah Ta'ala daripada memperbuat sesuatu atau meninggalkannya. Jadi bila kita kata kalau dia tak melazimkan akan nafi, akan nafi wajib, yakni mesti Allah Ta'ala kena perbuat juga sesuatu pada mungkin ni, tak boleh elak. Jadi dia tak istighna', dia tak terkaya. Istighna' terkaya ni dia tak bergantung kepada yang lain, tak bergantung zat dia sendiri pada nak buat satu benda tu, tak terikat, dia terkaya. Jadi kalau dia wajib kena buat tu, terikat. Terikat ni tak sah pada suatu yang dinamakan Tuhan yang sembah dengan sebenar. Pada mereka yang dikatakan yang disembah dengan sebenar, tak sah sama sekali. Yang lazim ketiadaan istighna'nya daripada memperbuat sesuatu atau meninggalnya. Baik, maka ini satu akidah dia panggil, iaitu akidah harus, yang dinamakan dengan jawazul jaizat, yang dinamakan dengan satu akidah ni, nafi benda yang perbuat suatu yang harus, perbuat suatu daripada mungkin atau meninggalkan, yang dinamakan dengan harus, akidah harus. Jadi satu, maka jumlah barang yang melazim akan dia, jumlah barang yang melazim akan dia akan barang tersebut oleh istighna' itu semuanya 23 akidah. Semuanya 23 akidah. Jadi sebelah campur sebelah yang wajib, wujubul wajibat, sebelah istihalatul mustahilat, jadi 22, campur satunya 23 lah. Jadi semuanya 23 yang melazim oleh istighna' itu akan 23 akidah ni. Yang mana 23 akidah ni sabit pada zat Allah Ta'ala. Baik. Dan iftiqar, dia sebut dua tadi. Apabila sebut Tuhan yang sembah dengan sebenar, makanya Allah Ta'ala itu lazimnya terkaya pada tiap-tiap yang lain yang disebut dengan istighna', dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain, berkehendak oleh tiap-tiap yang lain kepadanya, yang disebut dengan makna iftiqar. Baik, dia kata dan iftiqar artinya, arti iftiqar di sini berkehendak segala yang baharu kepadanya, pada Allah Ta'ala. Baik, tengok nombor 1 dalam ta'liq di atas. Dia kata qauluhu, artinya berkehendak segala yang baharu kepadanya. Yang ini diketahui daripada ini tafsir, dia kata tafsir berkehendak segala yang baharu kepadanya, pada Allah, bahawa iftiqar itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Istighna' sifat Allah Ta'ala sungguh. Bila sebut Allah Ta'ala itu istighna', sabit baginya istighna', mana itu sifat dia. Yang melazimkan daripada istighna' itu, Allah Ta'ala mesti bersifat dengan, lazim daripada Allah Ta'ala bersifat dengan istighna', lazim daripada Allah Ta'ala bersifat dengan istighna', bersifatlah Allah Ta'ala dengan 11 sifat ni. Dan juga lazim dia, iaitu tidak 11 perkara yang mustahil bagi 11 sifat tu, dan satu perkara harus. Jadi semuanya 23. Bila Allah Ta'ala, kita sabit pada Allah Ta'ala ni istighna', terkaya pada tiap-tiap barang yang lain, maka terkaya Allah Ta'ala tu mesti melazimkan, mesti ada dia, mesti qidam dia, baqa'nya sampai kaunuhu mutakalliman.
Mesti bersifat Allah Ta'ala dengan 11 sifat ni. Kita kena faham tu. Bila sebut terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap satu, akan melazimkan Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan 11 sifat ni. Dan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan tidak lawan bagi 11 sifat tu, iaitu istihalah, mustahil. Dan juga mesti Allah Ta'ala bersifat dengan satu sifat harus. Semuanya jadi 23. Kemudian pula iftiqar, yang jadi makna yang kedua bagi maksud ketuhanan tu, Tuhan yang sembah dengan sebenar. Tuhan yang sembah kena, dia kena dua ni, istighna dan iftiqar. Jadi seolah-olah kalau kita faham secara zahirnya, dua benda ni kena ada, yang dikatakan yang disembah dengan sebenar, yang disembah dengan sebenar, iaitu yang pertamanya istighna, sifat yang pertamanya sifat istighna, yang keduanya kena ada sifat iftiqar. Di sini banyak orang keliru. Bila sebut istighna tu tak apalah, melazim Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tu terkaya, Allah Ta'ala tu bersifat dengan istighna, terkaya ia daripada tiap-tiap yang lain, akan melazimkan 11 sifat ni, yang membawa kepada 23 akidah. Kemudian pula iftiqar pula, ciri yang kedua, makna berkehendak oleh yang lain daripada Allah Ta'ala kepada dia. Seolah-olah kita kata ini sifat yang kedua bagi ketuhanan. Padahal tidak. Tak sah lah kita kata iftiqar itu sifat bagi Allah Ta'ala selain daripada istighna tadi. Kalau kita kata sifat Allah Ta'ala, hukumnya jadi kafir tu. Hukumnya jadi kafir, kerana iftiqar dia bukan sifat Allah. Iftiqar tu sendiri kita tahu dah makna apa, itu berkehendak, bergantung. Jadi Allah Ta'ala bergantung pula. Maka dia kata, maka tiada harus bagi seorang i'tiqad iftiqar itu sifat Allah Ta'ala, melainkan serta mulahazah kepada muta'alliq dia dengan kasrah lam, iaitu mana muta'alliq dia, iaitu kalimah kepadanya tu. Kalimah kepadanya. Baik. Tulis sikit di situ dia kata bahawa iftiqar itu sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala mana dia? Tulis bahkan sifat Allah Ta'ala itu ialah lazimul iftiqar. Sifat Allah Ta'ala nya jadi luzumul iftiqar. Tulis di situ sifat Allah Ta'ala nya ialah luzumul iftiqar. Kerana apa? Sebab apa ditakdir macam tu? Kerana luzum iftiqar tu lah sifat bagi Allah Ta'ala, bukan iftiqar. Kerana lazim daripada iftiqarnya istighna. Nak macam tu. Dia ada lazim malzum di antara dua ni. Lazim daripada iftiqar tiap-tiap yang lain kepada Allah Ta'ala, lazimnya istighna. Bila tiap-tiap yang lain tu berkehendak kepada Allah, lazimnya Allah Ta'ala tu kaya. Sama dua makna tu. Sebab tu dia kena kena takdir luzum iftiqar, baru kena pada sifat Allah. Kalau tidak, iftiqar saja kena pada makhluk. Walaupun kita mulahazah pada muta'alliq, bukan kita bahas kod nahu kata pada nya, kita mulahazah kepada muta'alliq dia dengan makna na'at di sini, na'at sababi. Kita tak bicara nahu di sini, kita bicara sifat Allah Ta'ala kata pada baik. Ada banyak MK di sini, bukanlah kita bicara nahu sebagaimana disebut oleh Syekh Tuan Faridah ni. Ada sedikit i'tirad lah, ada musannif kita ada sedikit i'tirad. Tak apa, dia i'tirad sepupu dia, bukan kita lah.
Kita tak sampai tahap lah nak i'tirad tu. Dia i'tirad, dia kata Tuan Faridah ni sepupu dia ya, kawan lain pun. Baik. Dan tiada harus pula mengitlak iftiqar itu, dan tiada harus pula mengitlak iftiqar itu sifat Allah Ta'ala. Harus kita itlakkan, mana kita gunakan. Itlak ni mana kita guna, isti'malkan iftiqar itu sebagai sifat Allah Ta'ala. Seperti banyak jatuh daripada lidah orang Melayu yang mengajar dan yang belajar, dia kata. Dulu orang mengajar sifat 20 ni, dia kata iftiqar itu sifat Allah Ta'ala. Banyak berlaku pada lidah orang yang belajar dan mengajar. Maka tidak harus sama sekali. Baik, hukumnya haram lah. Dan jikalau atas jalan majaz sekalipun, walaupun atas jalan majaz tak boleh, kerana memberi wahamkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak, yang kita faham daripada iftiqar tu. Dan jikalau adalah lafaz al-muftaqir, dia kata pada kata kitanya Allahum muftaqiru ilaihi kullu ma siwa, itu na'at sababi pada istilah nahu sekalipun. Walaupun pada istilah nahu, kalau tengok dalam perkataan kitanya dalam bahasa Arabnya, dia kata Allahum muftaqir, tapi muftaqir ilaihi, ilallah, kullu ma siwa. Allahu muftaqiru ilaihi kullu ma, kalau tengok sifat bagi Allah bukan, tapi sifat dia panggil sifat sababiah ataupun na'at sababi, bukan na'at hakiki dah. Maknanya Abu Muftaqir tu bukan sifat hakiki bagi Allah Ta'ala, sifat sabab saja, sifat sabab saja. Kerana sifat yang sebenarnya ialah kullu ma siwa. Kullu ma siwahu lah sifat yang sebenar bagi muftaqir lah sifat yang sebenar bagi kullu ma siwa. Kerana kullu ma siwa itu fa'il bagi muftaqir. Fa'il bagi muftaqir nah. Baik. Walaupun dia kata jadilah lafaz pada kata kita hanya Allahu muftaqiru ilaihi kullu ma siwa, itu na'at sababi pada istilah nahwu sekalipun. Tak boleh kita itlakkan iftiqar itu sifat Allah, tak boleh, walaupun macam tu. Maka telah maharam oleh ulama akan barang yang kurang kejinya daripada ini. Daripada ini mana, iaitu i'tiqad iftiqar itu sifat Allah Ta'ala, ataupun itlaq iftiqar itu sifat Allah. Itlaqkan iftiqar itu sebagai sifat Allah, ataupun i'tiqad iftiqar itu sebagai sifat Allah. Ulama telah haram akan barang, akan perkara yang kurang keji daripada ni. Contohnya seperti kata seorang tu, contoh benda yang kurang kejinya, kata seorang itu Allah Ta'ala menjadikan kera dan merezekikan burung belatuk, dia kata akan ulat. Benda-benda tu benda yang nampak lekeh dan keji lah. Maka ulama sendiri haram kita sebut yang bukan dalam majlis mengajak dan belajar nah, untuk menyatakan tentang hukum tentang sifat iradah Allah Ta'ala. Selain daripada tu haram kita saja-saja kata Allah Ta'ala ni buat kera, buat babi ke, buat Allah Ta'ala jadikan segala benda buruk, kita kata tanpa tempat mengajak dan belajar, maka hukumnya haram. Baik, itu dikata kurang keji. Maka itlaq, dia kata, dan itlaqkan iftiqar pada Allah Ta'ala itu terlebih keji, dia kata. Dan itlaqkan, yang ini digunakan iftiqar pada Allah Ta'ala itu terlebih keji daripada barang yang tersebut. Daripada kita kata Allah Ta'ala jadikan kera, rezeki burung belatuk dengan ulat, lebih keji pada tu, mana lebih teruk lagi lah. Baik, maka jika adalah yang dikehendaki dalam hati seseorang tu iftiqar tiap-tiap yang lain kepadanya sekalipun, kerana memberi waham yang ada pada lafaz, pada lafaz yang diitlakkan dia itu, kerana memberi waham yang ada pada lafaz yang diitlakkan akan dia. Beri waham kata bergantung tadilah Allah Ta'ala kepada yang lain. Inilah yang zahir pada hamba, dia kata. Bersalahan barang yang di dalam bidayah karangan setengah daripada orang Aceh, maka inilah terjaga bagi yang demikian, wallahu a'lam. Dalam setengah-setengah kitab, antaranya kitab Bidayatul Hidayah,
kitab Bidayah, sebuah kitab Jawi tu, dia sebut dalam tu iftiqar tu sifat Allah Ta'ala juga, maka itu salah. Salah. Sebab tu dia nyatakan dalam ta'liq dia di sini. Baik. Jadi dia kata iftiqar ni, iftiqar bukan sifat lah. Iftiqar tu sendiri ialah sifat bagi makhluk, bukan sifat Allah. Yang sifat Allahnya ialah istighna. Iftiqar ini ialah sifat makhluk. Kita faham tu kan? Iftiqar sifat makhluk. Walaupun kita tak boleh kata nahat sababi, tak ada kira. Itu bukan kita bicara nahwu, tak, kita bicara dari segi usuluddinnya. Dia sebut berkehendak tu bukan sifat kita, bukan sifat Allah, itu sifat makhluk. Baik. Yang sifat Allah Ta'ala ialah luzum iftiqar tu. Tu baru betul. Yang melazimkan, bila sebut luzum iftiqar, samalah dengan istighna tu. Lazim malzum. Baik. Artinya berkehendak segala yang baharu kepadanya, pada Allah Ta'ala itu. Bila sebut iftiqar ni, berkehendak segala yang baharu, segala yang lain daripada Allah Ta'ala kepadanya, dia akan melazimkan. Jadi mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat dan qudrah dan iradah dan ilmu, dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Jadi semuanya ada apa? Ada 9 ada 9. Ada 8 di sini. Atas qaul yang sebut sifat ma'nawiyah. Jadi semuanya akan melazimkan, bila sebut berkehendak segala yang baharu kepada Allah Ta'ala, melazimkan Allah Ta'ala tu, bila semua berkehendak pada Allah, maka lazim pada Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat hayat. Barulah dinamakan yang lain tu berkehendak pada dia. Mana berkehendak di sini bergantung kepadanya. Bergantung yang lain tu nak ada yang lain. Bergantung hak lain tu daripada Allah. Kita lah, kita ni makhluk, nak ada kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Maka daripada situ kita faham, maka lazim pada Allah Ta'ala mesti kena bersifat dengan hayat. Barulah kita ni bergantung kepada dia, gantung nak ada kita ni. Bersifat dengan kudrat. Nak ada kita ni mesti Allah Ta'ala kena bersifat dengan kudrat. Dia nak buat kita macam mana. Dan bersifat dengan iradat, kerana kudrat terhenti atas iradat. Dan juga bersifat dengan ilmu, kerana kudrat iradat ni terhenti pada ilmu. Dan kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, dan muridan, dan kaunuhu aliman, kerana semua ini melazim bagi sifat ma'ani. Itu sifat ma'nawiyahnya. Tapi atas qaul sebut sifat ma'nawiyah lah. Atas qaul yang mengatakan sabit bagi Allah Ta'ala sifat ma'nawiyah. Baik. Dan yang terakhirnya akan wahdaniyah, melazimkan berkehendak tiap-tiap segala yang baharu itu kepada Allah Ta'ala, melazimkan akan wahdaniyah, iaitu asa Allah Ta'ala pada zat dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Baik. Titik. Dia kata manakala wajib segala sifat ini, manakala wajib segala sifat ini, iaitu 9 sifat bagi zat Allah Ta'ala, maka mustahil lah, yang ini nescaya mustahil lah segala lawan dia 9. Daripada zat dia, mustahil atas Allah Ta'ala segala lawan dia, lawan 9 sifat ni. Maka jumlah barang yang melazim akan dia, jumlah barang yang melazim akan dia, akan barang itu oleh iftiqar itu 18 akidah dia kata. Mana dia, iaitu 9 sifat tadi, dan 9 istihalah mustahil dia. Bukan mustahil lah, 9 istihalah mustahil bagi 9 sifat ni. Kesemuanya jadi 18 campur dengan berapa? 21 berapa tadi? 23 18 campur 23 jadi berapa? 40 41. 18 campur 23 jadi 41 semuanya. Semua 41 akidah di bawah la ilaha illallah, yang melazimkan bagi makna la ilaha illallah tu.
yang melazimkan oleh makna la ilaha illallah akan 41 akidah ni. Baik. Dia kata dan kalimah yang kedua. Dan kalimah yang kedua iaitu Muhammadun Rasulullah itu memberi faedah akan iqrar. Bila kita sebut Muhammad Rasulullah akan memberi faham kepada kita akan iqrar, yakni pengakuan lidah. Memberi faham akan iqrar kita iaitu mengaku di lidah kita dengan risalah kita mengaku di lidah. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, pengakuan lidah itu memberi dia memberi faham akan pengakuan dengan risalah. Faham tak faham tak saya kira lah. Kalau kita sebutnya Muhammadur Rasulullah dengan lidah kita, dia nak beri faham kepada orang yang mendengar bahawasanya kita sudah iqrar dengan risalah, dia kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebagaimana bila kita sebut la ilaha illallah, dia nak beri faham, beri faedah kepada orang yang mendengar akan iqrar orang yang berkata la ilaha illallah tu dengan menafikan ketuhanan yang lain. Jadi bila orang dengar la ilaha illallah, orang faham kata dia ni dah mengaku dengan lidahnya ternafi ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala dan sabit bagi Allah Ta'ala sifat ketuhanan. Begitu juga apabila kita dengar orang menyebut Muhammadur Rasulullah, seorang tu menyebut Muhammadur Rasulullah, memberi faham kepada kita yang mendengarnya akan dia sudah iqrar dengan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang masuk Islam tak boleh keluar lah, tak ada jalan nak keluar, pasal dia mengaku dengan lidah. Mana dia bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna dia dah mengaku dengan dua benda ni. Dia nak tarik balik tak boleh, dia tak boleh tarik balik lah. Baik. Jadi makna dan makna di sini bila sebut Muhammadur Rasulullah memberi faham pada orang yang mendengar tentang iqrar seseorang dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengaku dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Muhammadur Rasulullah. Dan lazim daripada iqrar tersebut, lazim daripada iqrar dengan risalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lazim daripadanya membenarkan akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap barang yang mendatang ia Nabi Muhammad dengan barang tersebut. Lazim daripada kita mengaku kata Nabi Muhammad itu mengaku tentang kerasulan, kita mengaku dia tu rasul, maka secara automatiknya kita mengaku apa yang dia bawa. Bukan setakat kita mengaku kata dia rasul saja. Bila kita mengaku Nabi Muhammad ini rasul, maka secara automatiknya, secara lazimnya kita mengakui, membenarkan apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada hukum hakam, kisah-kisah dan juga khabar berita, sama ada khabar yang sedia ataupun yang gaib yang akan datang. Baik. Dan masuk juga di bawahnya wajib benar sekalian Rasul, dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammad Rasulullah ini, bawah iqrar dengan risalah ni, di bawahnya, di bawah iqrar dengan risalah. Bila kita iqrar dengan risalah di bawah Muhammad Rasulullah lah, masuk di bawahnya, di bawah Muhammad Rasulullah macam tu. Domainnya kembali sana. Masuk di bawahnya, di bawah makna Muhammad Rasulullah tu. Bukan di bawah Muhammad lah, di bawah makna Muhammad Rasulullah. Masuk di bawahnya, di bawah makna Muhammad Rasulullah itu wajib benar sekalian Rasul. Ni yang kita nak sebelum ni, iaitu sekalian Rasulnya bersifat dengan 4 sifat tadi. Bukan kata Nabi kita sahaja,
tapi dimasuk di bawah kalimah, makna kalimah Muhammadur Rasulullah itu ialah wajib benar sekalian rasul yang selain daripada nabi kita, dan amanah mereka itu sekalian rasul, dan fatanah mereka itu, makna wajib benar sekalian rasul yang termasuk nabi kita lah, nabi yang lain dan termasuk nabi kita, wajib benar mereka itu, dan amanah mereka itu, dan fatanah mereka itu, dan tabligh mereka itu. 4 benda ni masuk di bawah makna Muhammad Rasulullah. Baik, Muhammad Rasulullah tu maknanya kita faham kena pada zat Allah, zat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul bagi Allah, bagi utusannya. Baik, dan masuk juga di bawahnya pula, di bawah Muhammad Rasulullah, di bawah makna Muhammad Rasulullah ini, mustahil atas mereka itu dusta. Mustahil tulis ini, yang ni tidak. Mustahil dengan makna tidak lah. Masuk di bawahnya, di bawah makna Muhammad Rasulullah itu pula, ya, yang ni juga mustahil atas mereka itu, yang ni tidak sama sekali atas mereka itu dusta dan khianah dan bodoh dan kitman, yang ni menyembunyikan. Kitman makna menyembunyikan. Dan masuk pula di bawahnya, di bawah makna Muhammad Rasulullah pula, harus bagi harus segala sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Itu satu sifat yang harus bagi Rasul. Harus segala sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada hak mereka ini, kekurangan pangkat kerasulan dan kenabian mereka itu, pada hak mereka itu, iaitu pada tubuh mereka itu. Hak dengan makna tubuh, dengan makna zat, pada tubuh badan mereka itu. Kerana bahawasa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatang ia dengan wajib membenarkan yang demikian itu. Sebab apa kita kata masuk di bawah makna Muhammad Rasulullah ini, wajib benar sekalian rasul, bersifat dengan amanah, dengan benar, dengan amanah, dengan fatanah, dengan tabligh, dan juga masuk di bawahnya harus bersifat rasul itu dengan sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan dan jatuhnya martabat dan pangkat seorang rasul itu. Dia kata kerana penghulu kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatang ia, ini mencerita ia dengan wajib membenarkan yang demikian itu. Wajib membenarkan kau yang tersebut itu benar sekalian rasul, dan harus sekalian rasul bersifat dengan sifat manusia. Kita nak tahu mana Allah nabi-nabi ini bersifat dengan 4, melainkan nabi kita yang cerita. Sumber utamanya, sumber satu-satunya sumber untuk kita kenal Allah Ta'ala, satu-satunya sumber ialah nabi kita, tak ada yang lain. Ada yang lain, ada sumber yang kedua pula selain daripada nabi, tak ada. Yang kita boleh kenal Allah Ta'ala, yang boleh kita tak makan bewak, yang boleh kita tak faham lagi kan, yang boleh kita tak makan bewak ke, jadi tak jadi macam siam pakai seluar katuk ke, ni Nabi Muhammad. Kita tak sembah tok kong, tok nenek kita dulu, ikut sejarah dia kata ni lah tanah Melayu ni asalnya agama Hindu, tanah Melayu kan. Dengan sebab inilah kita kenal Allah Ta'ala, kita tak sembah tok kong, tak jadi serupa Hindu, tak jadi serupa Indonesia di Bali tu. Indonesia di Bali tu lah dia pakat sembah tok kong. Di Bali itulah tempat segala maksiat, tempat yang boleh telanjang apa semua di Bali tu. Melayu, bukan kata Hindu serupa di India ni tak. Hindu ni India tak buat apa di Bali. Mereka agama Hindu mereka bagus lagi daripada hak yang di Bali tu. Baik, jadi maknanya kalau sebab tu dia akan catat di bawah nanti, Muhammad Rasulullah ni seolah-olahnya laut. La ilaha illallah tu satu titik daripada laut. Bukan dia nak cerita la ilaha illallah tu kecil, hanya besar dah. Dia nak cerita sumber utama tentang ketuhanan, tentang kisah-kisah apa nabi dan rasul yang lain tu, sumbernya main daripada nabi kita, tapi melalui ni lah, melalui hadis, melalui riwayat, sampai kepada kitanya melalui riwayat yang mutawatir, paling kurangnya riwayat sahih dan hasan.
riwayat mutawatir. Dia nak sampai ke kita kena riwayat mutawatir kalau bab ni, bab akidah. Kalau bab hukum hakamnya, paling kurangnya nak jadi sumber hukum mutawatir, kemudian sahih dan mutawatir tentu sahih dah, sahih dan hasan paling kurang, sama ada sahih li ghairi atau zati, hasan li ghairi atau hasan li zati. Bawah pada tu tak boleh buat sumber hukum. Dhaif, kalau dhaif tak boleh buat sumber hukum, cuma boleh fadail amal dan cerita macam tu ya. Baik, jadi semua ni sampai kepada kita melalui khabar daripada hadis. Satu sumber utamanya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata di sini, kerana penghulu kita lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatang ia dengan wajib membenarkan yang demikian itu sekalian dia. Nabi kita lah yang menceritakan kepada umat tentang wajib nak benar segala rasul, benar segala rasul, dan amanah segala rasul, dan fatanah segala rasul, dan tabligh segala rasul. Nabi Muhammad yang ceritakan. Dan juga segala rasul yang lain harus bersifat dengan sifat yang tak bawa pada kekurangan. Jadi kita nak pakai hak Nabi ke, kita nak pakai yang cerita Israiliyat tu, cerita Nabi Ayub tu kena penyakit korak, kudir, buta, hampir orang lari, ada itu tak betul. Kerana sumber hak Nabi ceritanya tak sama dengan hak cerita Israiliyat tu. Maka hak tu kita tolak. Kerana hak sumber yang sahihnya ialah Nabi-Nabi kita sendiri. Dia sendiri yang cerita, itulah yang sahih, tak ada syak dah. Baik, kemudian kata dia, maka inilah 9 aqaid yang duduk di bawah makna Muhammad Rasulullah. Maka inilah 9 aqaid yang duduk di bawah makna Muhammadur Rasulullah. 9 aqaid ni, 9 akidah, iaitu 4 perkara yang wajib bagi Rasul, 4 istihalah mustahil dia, jadi 8, campur satu yang harus, jadi 9. Jadi 9 akidah yang berkaitan dengan zat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, kerana maka apabila dihimpunkan 9 akidah yang berkaitan dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam kepada barang yang telah lalu, iaitu kepada akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya berapa? 41. Nescaya adalah sekiannya, dia kata 50 akidah. 50 akidah. Fasilah, buah koma. Ini jika kita berkata dengan subut ahwal. 50 akidah ni jika kita berpegang dengan pendapat yang menyabitkan ahwal, iaitu sifat manawiyah. Yang manawiyah tu dipanggil sifat hal, atas kau yang menyabitkan ahwal. Kalau kita berpegang pada pendapat ni, semuanya 50 akidah. Baik, dan yang keduanya dengan ketiadaan sifat idrak dan sifat takwin. 2 sifat manawiyah tambah satu lagi, dan 2 sifat manawiyah yang melazimkan keduanya, iaitu sifat idrak dan sifat takwin. 50 akidah ni kalau kita berpegang pada pendapat yang menyabitkan ahwal dan pada pendapat yang tidak menyabitkan sifat idrak dan sifat takwin, dan 2 sifat manawiyah itu sebagai sifat Allah Ta'ala. Jadi 50 akidah. Baik, dan mustahil lawannya sekalian dia. Mustahil bagi sifat idrak dan sifat takwin tadi ni, dan 2 maknawiyah dia. Baik, kalau begitu, maka jika kita berkata dengan subut sekalian demikian itu, kalau kita berpegang kepada pendapat, itu makna kita berkata. Jadi kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan dengan sabit sekalian yang demikian itu, sekalian mana? Sekalian sifat idrak dan sifat takwin, dan 2 sifat maknawiyahnya, dan istihalah segala lawan dia, semua jadi berapa? Jadi 8. Dia tak? 2 sifat takwin, 2 dah. Manawiyahnya 4 campur 4 istihalah mustahil bagi takwin dan lazim dia tadi, dan maknawiyah dia, jadi 8 ke semua. Maka dia kata nescaya adalah sekalian akidah yang menghimpun akan dia, jadi yang melazim akan dia, tulis itu, menghimpun akan dia, yang melazim akan dia akan akidah oleh 2 kalimah itu, jadi oleh makna 2 kalimah tu, oleh makna 2 kalimah, bukan 2 kalimah.
Oleh makna dua kalimah itu, kesemuanya akidah tersebut 58 akidah. Ini 58 akidah. 50 campur dengan 8 tadi. Baik. Adapun jika kita berkata dengan ketiadaan, habis titik. Kemudian adapun jika kita berpegang pada pendapat yang mengatakan dengan ketiadaan, itu maknanya. Adapun jika kita berkata, bukan kita kata. Jadi jika kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan dengan ketiadaan ahwal dan sekalian tersebut. Mana sekalian tersebut? Iaitu sifat idrak, sifat takwin dan dua sifat ma'nawiyah dan juga istihalah mustahil dia. Semua sekali kita pegang kepada qaul Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang 20 tadi qaul Abu Mansur Al-Maturidi. Yang 58 ni qaul Imam Haramain. Qaul Imam Haramain dan juga pengikut dia. Yang terakhirnya qaul ketiga qaul Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita berpegang pada pendapat dia yang menafikan ahwal dan juga menafikan sifat idrak dan takwin, mana dia anggap itu bukan sifat lah. Benda tu benda wajib bagi Allah Ta'ala tapi bukan sifat. Benda kamalat Allah tapi bukan dibilang sebagai sifat. Kena faham itu. Bahasa tadi bukan dia tolak terus tak. Dia tolak yang itu bukan sebagai dibilang sebagai sifat Allah. Dia hanya perkara, dia panggil perkara kamalat Allah tapi bukan dianggap sebagai sifat yang boleh kita bilang. Tak. Maka dia kata adalah perhimpunannya, keseluruhan akidahnya, perhimpunannya, yakni perhimpunan akidah di atas pendapat Abu Hasan Asy'ari 36 jua. Macam mana jadi 36? Dengan digugurkan, dengan ditolak. Gugur di sini dengan ditolak sifat ma'nawiyah yang 7 dan segala lawannya jadi 14. Ditolak takluk daripada bilangan, ditolak daripada bilangan. Ditolak daripada bilangan. Jadi kita tolak daripada bilangan 50, tolak 14 jadi 36 lah no? Betul? Jadi 36. Ditolak daripada bilangan. Fasilah tiada daripada i'tiqad. Tolak daripada bilangan, tengok jaga ni. Itu garis kan? Tolak daripada bilangan. Tiada daripada i'tiqad. Tiada tu atas kepada bilangan. Atas kepada daripada bilangan, atas pada situ. Maknanya tiada digugur. Maksud dia apa? Tiada daripada i'tiqad, yang ni tiada digugurkan sifat ma'nawiyah itu daripada i'tiqad. Tulis di bawah tu, tiada daripada i'tiqad, yang ni tiada digugurkan sifat ma'nawiyah yang 7 dan segala lawannya tu daripada i'tiqad. Itu tak gugur. Pada i'tiqad kita tak gugur. Cuma daripada bilangan, mana daripada dibilangkan sebagai sifat itu gugur. Imam Abu Hasan Asy'ari tak bilangkan ma'nawiyah ini dan juga segala lawannya itu tak bilangkan ma'nawiyah ini sebagai sifat yang boleh kita bilangkan, kita boleh campur dengan 13 lagi jadi 20. Dah. Dia tak bilang sebagai sifat. Dia hanya kata ma'nawiyah ini ialah semata-mata perkara yang kamalat bagi Allah Ta'ala. Tak boleh anggap sebagai sifat. Kerana pasal apa? Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari menolak yang dikatakan sifat hal tu, sifat yang menengahi di antara maujud dengan ma'dum. Imam Abu Hasan Asy'ari kata dalam kaedah dia tidak ada di sana perkara yang menengahi di antara maujud dengan ma'dum. Al-halu muhalun, kata dia. Al-halu muhalun. Baik. Dengan sebab itulah dia tak bilang sebagai sifat. Bila tak bilang sebagai sifat, bukan bermaksud tak masuk dalam akidah dah. Ada. Kalau kita anggap kata tak masuk akidah, rosak kita. Rosak akidah kita pula. Kerana ma'nawiyah ini termasuk dalam kamalat Allah Ta'ala sebagaimana dinyatakan dalam muka surat yang lepas. Baik. Tulis sikit kalau tak takut tak jelas. Adapun pada i'tiqad, ya. Adapun adapun daripada i'tiqad, daripada i'tiqad, adapun daripada i'tiqad maka tiada digugurkan. Adapun daripada i'tiqad maka tiada digugurkan akan dia. Tiada digugurkan daripadanya. Bahkan wajib
i'tiqad, bahkan wajib i'tiqad sabit bagi Allah Ta'ala, bahkan wajib i'tiqad akan bahawasanya segala sifat ma'nawiyah ini wajib bagi Allah Ta'ala, kerana ia sebahagian daripada kesempurnaan Allah. Itu maksud dia kalau nak tulis lah. Baik, mana dia ada yang digugurkan daripada 50 tadi, dan yang demikian itu dia kata yang demikian sifat ma'nawiyah serta lawannya yang digugurkan daripada bilangan, tidak daripada i'tiqad. Kesemuanya 14 akidah digugurkan daripada bilangan, daripada kiraan, dan juga dengan digugurkan sifat idrak dan takwin, dan barang yang mengikut keduanya, iaitu sifat ma'nawiyah dia. Barang yang mengikut keduanya iaitu sifat ma'nawiyah dia, tulis sifat ma'nawiyah bagi idrak dan takwin. Dengan kita gugurkan yang pertama tadi, sifat ma'nawiyah serta lawannya 14 dah gugur dah, termasuk digugurkan daripada bilangan. Digugurkan daripada bilangannya sifat idrak dan takwin. Sifat idrak dan takwin. Adapun dari segi i'tiqad tak boleh gugur lah, kerana idrak takwin tu, kerana sifat takwin itu ibarat daripada ta'alluq tanjizi hadis. Kalau kita tolak kata Allah Ta'ala tak ada ta'alluq tanjizi hadis, makna Allah Ta'ala tak boleh bekas, tak boleh bekas, rosak juga akidah itu. Tulis di situ, malah gugur daripada bilangan juga, tidak daripada akidah. Gugur daripada bilangan, tidak daripada i'tiqad. Jagalah. Dan yang demikian itu 8 akidah. Jadi 14 campur 8 berapa? 22. Jadi 22 50, betul tak? 14 campur 8 kesemuanya 22. Ya, 22. Kemudian dia kata tadi perhimpunannya 36, ya? 36. Tak lari tak mana ni. 36. Okey, sorry 58 kalau campur balik ya. Jadi kesemuanya di 22, termasuk hak idrak tadi. 58 tolak 22, 8 tolak 2 6, 5 tolak 2 3, jadi 36 sama. 58 tolak dengan 22, bukan 50 lah, kerana termasuk hak idrak. Kalau nak 50 boleh, tapi 50 tolak 14, jadi 36 juga. Matematik kan? Matematik. Siapa tak lulih matematik, faraid fail, hak ni pun fail juga. Matematik penting ya. Orang kita ni bila mengaji sekolah tak matematik, kita lari. Tapi bila dah mula mengaji fiqh, mengaji faraid, mula menyesal, silap mana. Matematik tak pulun. Dia nampak jenak dah silap dah. Bila mengaji faraid baru dia sedap, oh pentingnya matematik. Masa dulu main kan. Bukan kata kita tak boleh ni kan, tak boleh nak menguasai bahasa ni matematik, ilmu hisab. Bila tak boleh kuasai, maka dia tak berminat dengan ilmu tu. Baik, dia kata maka telah nyatalah bagimu bahawasa dua kalimah ini mengandung akan sekalian aqaid yang terdahulu. Ada nak pergi kuliah? Ada nak pergi kuliah? Macam mana? Ada muktamar.
Tak faham. Tak, kuliah tak ada lah ya. Aku ada yang nak pergi kuliah. Kita nak baca sikit lagi sampai dia punya ni lah, bab dia kan. Baik. Dia kata maka telah nyatalah bagimu bahawasa dua kalimah ini, nyata bagi kita nya bahawasa dua kalimah ini. Yang ni makna dua kalimah, tulis itu, makna dua kalimah ini mengandung akan sekalian aqaid yang telah terdahulu sebutnya. Jadi mengandung maknanya melazimkan. Telah nyata bagimu, bagi kita bahawasa, dia kata dua kalimah ini, yakni makna dua kalimah ini mengandung, yakni melazimkan akan sekalian akidah yang telah terdahulu. Bukan setakat tu saja, dia kata bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Sekalian hukum semuanya, bukan kata dua kalimah ni saja, kesemuanya tu kalau kita tengok secara khususnya, kesemua hukum tadi masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Hukum ketuhanan pun masuk di bawah tu juga. Hukum ketuhanan yang ada pada la ilaha illallah tu masuk juga di bawah Muhammad Rasulullah. Pasal apa jadi macam tu? Dia kata hingga berkata ulama, dia kata hingga berkata setengah ulama bermula, dia buat perbandingannya, yang kata semua hukum tu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Bermula Muhammad Rasulullah itu laut, yang ni seperti laut ataupun seumpama laut yang meliputi. Yang meliputi ni wajah syabah dia lah. Laut tu dipanggil apa? Muhammad Rasulullah itu laut, ini dipanggil musyabbah bih ya. Muhammad Rasulullah tu musyabbah, tashbihnya dipanggil tashbih baligh. Tashbih baligh dihazahkan adat tashbih di sini. Dan wajah syabah. Tapi wajah syabah disebut ya. Wajah syabah disebut di sini. Mana hazah apa nama? Adat tashbih sahaja. Di hazah adat tashbih, tapi wajah syabahnya ada. Bukan tashbih baligh dah lah. Baik. Tashbih apa lagi? Tak ingat lah. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripada laut yang meliputi tadi. Setitik dia. Bukan nak cerita kata la ilaha illallah ni kecil anu besar tak. Maksud dia apa? Dia kata artinya. Apa maksud di sebalik perumpamaan Muhammad Rasulullah itu seolah-olahnya seumpama laut yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik, ini seolah-olah. Kerana tulislah satu titik, maknanya seumpama satu titik. Sebab tu dibuat dalam bentuk tashbih ya. Seumpama satu titik. Kalau tidak tak sah. Kalau kita katanya Nabi Muhammad tu la ilaha illallah itu titik, tak sah lah. Tapi dia ada tashbih. Kalau ada tashbih sah lah. Kita katakan la ilaha illallah itu setitik, yang ni seumpama setitik daripada laut yang meliputi tadi. Artinya maksudnya apa? Maksudnya mentauhid Allah Ta'ala itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah. Itu maksudnya. Nabi Muhammad dia cerita semua. Nabi Muhammad ni dia cerita semua. Macam kita sebut tadi, kita boleh kenal Allah Ta'ala melalui siapa? Satu-satunya sumber yang kita boleh kenal Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Satu-satu sumber yang kita boleh mentauhidkan Allah dan tak mensyirikkan dia, tak sembah tokong, tak masuk Kristian, tak masuk Yahudi ke, tak jadi Cina ke, tak jadi Buddha ke, tak jadi Hindu, tak sembah pokok, ialah satu-satunya sumber daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, ialah dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan kita boleh tahu kisah-kisah perkara gaib daripada Nabi Muhammad juga. Jadi semuanya sumbernya daripada, nak cerita tentang sifat 20 ni, 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan perkara mustahil pun daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu makna, maksud Muhammad Rasulullah itu seumpama dengan laut yang meliputi, dan la ilaha illallah itu seolah-olah seumpama setitik daripada dia. Maknanya sebahagian daripada perkara yang dicerita oleh Rasulnya ialah berkenaan dengan akidah
yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitu 41 akidah. Semua tu sebahagian daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada hukum hakam dan sebagainya. Itu maksudnya di sini. Dan barangkali dia kata, kerana hikmah yang tersebut, hikmah mana? Hikmah yang tersebut itu iaitu rujuk pada hikmah yang tersebut, iaitu rujuk kepada hikmah yang tersebut. Mana hikmah yang tersebut? Iaitu menghimpunkan keduanya akan sekalian aqaid serta pendek keduanya. Barangkali lah, dia kata barangkali ya, mana sini zon lah, barangkali kerana hikmah yang tersebut, iaitu mana dia hikmah yang tersebut menghimpunkan oleh keduanya, oleh makna keduanya, menghimpun tadi dengan makna melazim oleh makna keduanya akan sekalian aqaid serta pendek keduanya. Jadi ringkas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi terhimpun di dalam dia tu, dalam makna itu akidah 50 kesemuanya, ataupun 58 atas qaul yang tersebut tadi, atas khilaf yang tersebut tadi. Maka menjadi oleh syarak. Kerana di sini dipanggil ilat muqaddam pada kata menjadi. Kerana tu di ilat, tapi ilat didahulukan di atas maklul dia. Jadi seolah-olah kita kata dan barangkali menjadi oleh syarak akan keduanya sampai habis kerana hikmah yang tersebut. Kalau kita pusingkan balik ibarat dia. Jadi kerana hikmah yang tersebut itulah menjadi oleh syarak akan keduanya, akan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu terjemah bagi barang yang di dalam hati, yakni seperti penterjemahan, seperti terjemah bagi barang, bagi perkara yang ada di dalam hati, apa dia, iaitu daripada iman. Bayan bagi barang yang dalam hati daripada iman. Jadi la ilaha illallah ini Muhammadur Rasulullah, bila seorang tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seorang tu mengucap, dia seolah-olah menterjemahkan apa yang ada dalam hati dia. Bila seorang tu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sebagai menterjemahkan apa yang ada dalam hati seseorang tu. Pasal hati ni kita tak tahu, hati seorang tu kita tak boleh baca iman kan kufur, tapi bila dia sebut la ilaha illallah tu sebagai terjemah apa yang dalam hati. Benar kita tak faham, kita kena terjemah, betul tak? Kalau kita tak faham bahasa Inggeris, kita terjemah kepada bahasa Melayu kita. Tak faham bahasa Arab, terjemah kepada bahasa Melayu kita untuk memahami bahasa Arab. Kita tak boleh memahami apa yang dalam hati seseorang tu, melainkan kena ada terjemah dia. Terjemah dia yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu apabila seorang yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dianggap beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Dia jadi Islam secara zahirnya, dalam zahir dia. Baik. Dan tiada diterima daripada seorang akan Islam melainkan dengan keduanya, dengan dua ni. Kalau disebut asyhadu an la ilaha illallah, tak diterima Islamnya. Dia kena dua benda ni, kena ada. Dia kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah sah Islam seorang. Kerana dua-dua ini menterjemahkan pengakuan yang akan membentuk iman dalam hati dia. Tak kira lah kalau disebut di mulut tu, dalam hati dia tak beriman pun, dia jadi munafik, itu tak kira. Kerana yang kita nak ialah pengakuan lidah dia yang menjadi terjemah bagi apa yang dalam hati. Nak pengakuan lidah dia, mengaku lidah dia jadi Islam. Dalam hati tak usah kira. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian katanya, dan ketahui olehmu bahawa terjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, kita berhenti di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.